Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita teruskan lagi dengan chapter 3 kita mengenai tentang paper. Kita dah tengok glass, kita tengok plastik. Okey, sekarang kita nak tengok satu lagi material iaitu paper, kertas. Wood, paper and paper box. Okey, paper. Apa itu paper? Okey, paper. Kertas. Okay, so paper dia datang daripada perkataan papyrus. Itu perkataan ancient Egyptian. Apa tu? Bahasa Mesir kuno papyrus. Daripada pokok papyrus jadi paper. Tak tahulah ini sejarah yang dicerita lah. Okay, so macam mana paper ni dia adalah satu writing material, okay, maksudnya bahan untuk menulis, alright, kita nak tulis atas kertas, okay, yang dihasilkan dengan beating and pressing together thin layer of plant stem, okay, maksudnya daripada pokok yang dah hancur, kita pukul dia dan juga kita bagi tekanan kepada dia, maka bentuklah kertas. Itu definition of paper lah, beating and pressing together thin layer of plant stem, alright. Okay, so paper is widely used as a packaging material. So kertas ni selalu kita jumpa sebagai bahan untuk dijadikan packaging. Okay. Kenapa dipilih kertas? Because of its stiffness and dia punya kebolehan untuk printability. Stiffness maksudnya kekukuhan dia. Alright. Dan juga kita boleh senang nak print ke atas dia. Ink boleh lekat kan. Okay. Sebab memang dia writing material, so dia printability, dia very highly printability. Nak print label, nak print design macam-macam boleh atas kertas ni. So boleh design cantik-cantik, lawa-lawa. Right. So the main advantage, apakah kelebihan paper ini? Okay. Paper ini kelebihan dia, okay, sebagai packaging dia bagus kerana kekukuhan dia. Tapi dia depend pada ni lah. Kalau kita buat kukuh lah dia. Buat tebal, alright, design dia macam mana. Alright, so dia boleh memberi kekukuhan bergantung kepada design. Okay, so a good absorbent. Okay, so boleh menyerap. Kalau ada makanan berminyak goreng pisang kita letak dalam beg kertas, okay, dia menyerap minyak tu. So tak adalah berminyak sangat makanan kita, so bagus. Alright, so good crystability, good printability, alright, dia licin, dia juga ada printability dan dia juga low density, ringan ketepatan dia. Alright, so not brittle, dia tak boleh pecah. Okay, kertas dia tak boleh pecah. Okay, lagi satu yang bagus, dia adalah low cost dan juga biodegradable. So boleh diuraikan oleh alam sekitar. Okay, bagus untuk environment. Okay, tak mendatangkan pollution. Okay, tak mendatangkan sebarang bentuk pencemaran. Dan yang penting dia low cost. Okay, murah. Murah. Alright, kertas murah kan. Alright, so the main disadvantage okay, ni kita nak cerita kelemahan dia. Okay, secara generalnya kelemahan untuk paper ini, okay, dia poor tensile strength. Okay, okay, kalau kena tarik ataupun stress, okay, tekanan dia boleh orang panggil tak tahan lah, koyak kan. Okay, poor wet strength, kena air jadi lembek. Okay, lagi tear easily, senang dikoyakkan. Okay, no barrier property without coating. Okay, dia tak ada barrier property, maksudnya senang air senang tembus, udara senang tembus, chemical senang tembus, hampir semua benda boleh tembus lah kertas ni ya. Sebabnya dia boleh kata compare pada packaging lain, dia daripada segi strength untuk barrier dia, alright, untuk tembus dia, okay, tinggi. Alright, kecuali kalau kita apply coating, maksud kita buat lapisan plastik ke dekat kertas tu, so dia tahan sikit. Dia ada barrier sedikit. Satu, kalau untuk packaging kertas kadang-kadang kita coat dengan plastik lah, kita buat lapisan. Alright, tu secara general mengenai paper. Okay, plus paper. Okay. So kita nak cerita lah asal usul. Nanti dalam kelas saya akan tunjukkan video lah macam mana kertas ini dibuat. So hari ini saya akan cerita secara teori dulu. Okay. Kertas asalnya, bahan asas untuk buat kertas adalah pokok. Okay.
pokok. So pokok tu macam mana kita nak buat? Pokok itu pertama sekali, okey, kita hancur-hancurkan pokok itu, okey. Boleh nampak ni ada gambar kayu-kayu, okey. Kayu-kayu pokok yang dihancurkan sebelah perkataan pulp ni, okey. So bila dah hancurkan ni, alright, kita akan tukarkan dia jadi sebelah ni, okey. Yang sebelah ni yang putih ni, apa yang putih ni macam kapas ni, okey. Ini kita panggil sebagai pulp, P-U-L-P, pulp. Pulp. Yang putih ni pulp. So, okay, kalau yang sebut kayu tu kita panggil sebagai wood chip. Wood chip. Wood chip tu kayu yang dah dihancurkan, wood chip. Wood chip. Okay. So wood chip tu kita boleh tukarkan dia jadi yang putih tu, nama dia pulp. Alright. So ini adalah proses asas untuk buat kertas. Kita kena tukarkan daripada wood chip jadi pulp. Okay. Alright. So apa benda pulp ni sebenarnya? Macam mana daripada wood chip boleh jadi pulp ni? Okay, pulp ini, okay, dia adalah fibrous raw material from the production of paperboard, corrugated board and similar manufactured product. Okay, bermaksud, alright, pulp ini dia adalah senang cerita kandungan fiber daripada dalam pokok. Fiber daripada dalam structure kayu, pokok lah, daripada structure kayu, okey, fiber, dalam kayu ada fiber itu kita keluarkan, okey, maka kita akan dapat pulp. Alright. So kita boleh dapatkan pulp ni daripada kayu lah, tak kisah daripada kayu ke rumput kat sini, bagi tahu daripada buluh boleh, okey, senang cerita apa-apa benda yang ada fiber lah, grass, leaf, daun, okey, cotton seed, hair, alright, kapas kan, okey, mulberry bark, batang kayu, mulberry lah, right. So yang penting dia kena ada fiber dekat dalam dia. Okey, apa-apa yang dalam fiber, kalau kita dapat keluarkan fiber tersebut, kita boleh dapatkan pulp. P-U-L-P. Alright. So dalam kertas, okey, dalam dunia kertas, the word paper, okay, about 97%, hampir keseluruhan kertas diperbuat daripada kayu. Pulp datang ni daripada kayu, sebab dalam kayu banyak kandungan fiber. Alright. So kat sini dia bagi tahu cell wall of softwood lah, 40 to 45% selulose. Okey, tak apa. Alright, nanti saya akan cerita apa benda selulose, hemiselulose ni lah. Lignin ni apa benda. Okey, kejap lagi saya cerita. Alright, kat sini ada, kita nak cerita structure of wood. Okey, ini saya cuba lukis kat sini kecil. Cuba korang bayangkan ini adalah kayu. Ni kayu yang merah ni. Saya buat kayu, okey. Dalam kayu ini dia ada apa? Dalam kayu, dalam structure kayu dia ada selulose. Okey, dalam ni ada selulose. Dalam ni juga ada hemiselulose. Okey. Dan ada lignin. Lignin ni saya buat color lain. Okey, lignin. Okey. Lignin saya buat color apa? Saya buat color biru. Okey, lignin. Ni lignin. Lignin pun ada dalam kayu. Ni selalunya benda yang kita jumpa dalam kayu. Alright. So, apa benda-benda ni? Selulose, hemiselulose. Okey. Saya cakap tadi, pulp ni buat daripada fiber. Alright. Okey. Selulose dan hemiselulose adalah contoh jenis fiber lah. Contoh fiber yang ada dalam kayu. Okey, nama dia selulose dan hemiselulose. Alright. Itu adalah fiber. Okey. So, pulp dalam kayu, kita nak keluarkan selulose dan hemiselulose. Okey. Kita tak nak apa? Kita nak tinggalkan lignin. Lignin ni kita tak nak. Tapi dalam kayu ada lignin. Okey. Okey, apa benda dalam kayu tiba-tiba ada lignin ni sebenarnya? Okey. Okey, cuba kau bayangkan dalam kayu. Okey, dalam kayu. Kayu itu penuh dengan selulose dan hemiselulose, ataupun dalam kata lainnya adalah fiber. Okey, penuh dengan selulose dan hemiselulose. Contohnya saya buat color merah. Okey, saya buat satu lagi gambar kat sebelah tepi ni. Okey, boleh tengok gambar ni. Alright, kita ada yang saya buat macam garisan ini. Garisan ini adalah hemiselulose ataupun selulose. Tak kisahlah, antara dua tu lah, senang cerita fiber lah.
Dalam kayu ni ada selulus ataupun hemiselulus. Ni saya buat garis-garis ni menandakan fiber lah. Sama ada hemiselulus ataupun selulus. Garis-garis ini dalam kayu. Alright. So dalam kayu, selulus dan hemiselulus ini dia diikat oleh lignin. So antara serat-serat fiber-fiber dalam kayu ni dia diikat oleh lignin. So saya letaklah lignin color purple. Okay, diikat. Dia ikat struktur fiber dalam ni. Diikat. Dia pegang. Alright, dia macam gam lah senang cerita. Lignin ni dia macam pengikat, macam gam. Okay, dia melekatkan antara struktur-struktur fiber. Hemiselulus ataupun selulus dalam kayu ni dia terikat oleh lignin. Lignin yang tukar pegang diikat. Sebab itu kayu keras. Sebab itu kayu keras dan tak boleh dibentuk. Alright. So apa yang berlaku dalam pemrosesan kertas ini adalah lignin yang purple ni, okey, kita akan buang dia dalam daripada struktur kayu. Kita akan remove, okey, keluarkan lignin daripada kayu dan tinggalkan fiber saja, tinggalkan selulus ataupun hemiselulus saja. So bila kita berjaya keluarkan lignin daripada kayu, okey, pengikat dah tak ada, tinggallah fiber saja, tinggallah selulus saja, tinggallah hemiselulus saja, maka itulah yang kita dapat pulp, benda yang macam kapas, benda macam lembut, color putih tadi dalam gambar tadi, color putih yang macam lembut tu. Okey, so bila dah tak ada lignin, tinggallah fiber saja, tinggallah hemiselulus saja, tinggallah selulus saja. Alright, maka kita boleh bentukkan dia menjadi sebuah kertas. Tu secara general konsep macam ni buat kertas. Pulp itu dia adalah fiber semata-mata, so kita boleh bentukkan dia jadi kertas. Alright. Sebab dia dah tak ada lignin. Bila ada lignin dia keras, tak boleh nak bentuk kan. Okay, so dah remove lignin, kita boleh buang. Okay, so dalam slide ini saya nak ceritalah saya nak cerita apa benda selulus tu, hemiselulus dan lignin. Alright, kejap saya baca yang itu tadi penerangan secara general lah. Kita tengok balik Okay, saya nak terang balik. Okay, kita tengok dulu selulus. Selulus bukan selulit selulus. Selulit tu lemak. Okay, selulus. Okay, so selulus ni dia adalah satu orang panggil linear chain polymer. Okay, gabungan antara apa ni orang panggil dia karbohidrat rantaian yang panjang. Karbohidrat rantaian yang panjang kita panggil fiber tu. Okay, glukos dengan glukos jadi rantaian panjang. Alright, polisakaride lah selulus ni, contoh polisakaride. Kalau food chemistry dulu kita belajar polisakaride. Alright, so rantaian panjang, long chain linear polymer, dia satu chain rantaian yang lurus. Okay, dalam kayu. The fiber forming property selulus depend on the fact consists of long. Okay, alright, so dia bila dia satu rantaian dalam kayu ni fiber yang lurus saja. Okay, lurus saja. Okay, kalau hemiselulus, okay, ini contoh fiber yang spesies lain lah, tapi selalu boleh jumpa juga dalam kayu. Alright, so hemiselulus dia pun sama juga, dia rantaian glukos yang panjang juga. Alright, tapi dia apa ni, daripada segi molecular weight dia lebih kurang tumpat lah pada selulus tadi. Sebenarnya dia lebih kurang dengan selulus, cuma mungkin daripada bentuk strukturnya berbeza. Cuma saya nak bagi tahu dalam kayu ada selulus dan ada hemiselulus. Alright, kita tengok seterusnya lignin. Tadi kita tengok selulus, kita tengok lignin pula. Alright, lignin adalah natural binding constituent. Okay, benda pengikat semula jadi yang ada dalam kayu. Okey, dia mengikat sel-sel kayu, mengikat selulus, mengikat hemiselulus tadi. Alright, so dia tak ada fiber properties. Okey, kalau macam selulus dan hemiselulus tu fiber kan, dia ada sifat-sifat fiber. Alright, so kalau lignin dia tak ada sifat fiber, dia cuma pengikat fiber saja, dia tukang ikat. Alright, tapi dia boleh dibuang, dia boleh larut. Okey, bila kita dissolvekan kayu itu dalam klorin dan juga sodium hydroxide. Ini contoh chemical yang boleh melarutkan lignin. Maksud kalau kita rendamkan dalam klorin dan juga sodium hydroxide, lignin boleh larut keluar daripada kayu tu, maka tinggallah pulp. Tinggallah
pulp kayu apa ni? Pulp pokok untuk kita jadikan kertas tadi alright. So pada letak klorin, letak sodium hydroxide, letak pada suhu 160 darjah Celsius, lignin boleh dikeluarkan daripada kayu. Dilarutkan, kita rendam kayu tu, dilarutkan lignin dalam kayu tu. So lignin tu dia tinggal dalam air. Bila kita angkat kayu yang tadi tu dalam tu, tinggallah fiber saja, tinggallah jadi pulp saja. Right, tak apa, nanti kalau kurang clear boleh rewind video ni, dan juga nanti dalam kelas boleh tanya. Okay, nanti saya akan tunjukkan contoh macam mana penghasilan pulp dalam bentuk video nanti. Okay, so pengenalan mengenai pulping process. Okay, so purpose of pulping process. Okay, nak buat pulp ni, okay, nama dia prosesnya pulping. Nama proses dia pulping. Pulping ni adalah proses nak tukarkan daripada kayu, okay, wood chip jadi pulp. Alright. So kita nak asingkan lignin sebenarnya. Kita nak asingkan fiber daripada lignin. Okay, nak asingkan selulose dan hemiselulose daripada lignin. Alright. So kita kena dissolve lignin tu. Alright. Kita kena dissolve lignin tadi. Alright. So kita boleh guna chemical seperti klorin dan sodium hydroxide pada suhu 160 darjah Celsius. Alright. So nanti yang tinggal adalah sama juga benda ni sebenarnya, sama macam saya cerita tadi, tinggallah fiber saja, dan kita panggil fiber tu sebagai pulp. Alright. So kalau macam tadi saya cerita, okay, nak jadi pulp ni, okay, kita kena buang lignin. Okay. Yang ni kita nak cerita ada dua cara nak buang lignin. Okay. Yang cara pertama saya cerita tadi, letak klorin, letak sodium hydroxide, letak suhu 160 darjah Celsius, itu kita panggil sebagai, okay, teknik itu kita panggil sebagai chemical pulping. Okay, terutama chemical pulps. Okay, ni proses kita panggil sebagai chemical pulping. Okay, kita guna bahan kimia untuk melarutkan lignin. Okay, ada cara kedua sebenarnya untuk buang lignin ni. Kita tak nak guna chemical boleh, tapi kita ada satu lagi cara, kita panggil sebagai mechanical pulping. Okay, kalau mechanical pulping, kita remove lignin tanpa menggunakan chemical. Okay, dan tanpa menggunakan chemical ini adalah dengan cara kita giling, guna batu giling. Okay, kita hancurkan sehancur-hancur-kan, kita apa ni orang panggil, hancur-hancurkan wood chip tu, sehancur-hancur-kan kita get orang panggil apa ni, giling pakai batu. Okay, pakai milestone, kita grind dia pakai batu, bagi structure of wood tu betul-betul hancur. So kalau terlampau hancur pun lignin boleh dikeluarkan daripada wood chip, so boleh jadi pulp juga. Okay, so itu kita panggil sebagai mechanical pulping. Tu kalau kita tak nak guna chemical. Okay, tapi kalau tanya saya, dalam industri kertas kita banyak kita guna chemical lah, sebabnya dia lebih mudah dan produk kertas yang dihasilkan lebih berkualiti. Kalau mechanical pulp ni dia boleh dia boleh secara mechanicalnya boleh asingkan lignin. Okay, hancurkan kayu tu sampai betul-betul hancur, dan lignin akan kurang. Tapi selalunya kalau mechanical pulp ni dia menghasilkan kertas yang kurang berkualiti sikit lah. Dia macam kertas yang tak cantik, kertas yang keras sikit. Alright. Okay. So tu mechanical pulp ni kalau kita cerita lebih mendalam. Okay, mechanical pulp ni dia kita orang panggil, kita grind guna grindstone. Ni ada perkataan ni, grindstone, batu giling. Grindstone, kita giling kayu tu sampai sehancur-hancurnya. So nanti selulose ataupun hemiselulose dengan lignin akan terpisah secara mechanical sebab dah hancur sangat, dia dah terpisah. Alright. So apa ni, kalau ni kalau mechanical lah, tak apa. Okay, untuk yang ni lebih mudah kalau saya ceritakan mengenai dalam bentuk video lah. Nanti kita akan tengok video perbezaan antara chemical pulping dengan mechanical pulping. Alright. Tapi the konsepnya saya harap korang dapat. Alright. Konsepnya sama juga. Konsep untuk jadikan pulp sahaja sebenarnya. Kita nak remove lignin daripada kayu.
So kita dapat fiber, kita dapat selulose. Alright. So nanti kita dapat pulp. Alright. Cuma ada dua teknik, satu chemical, satu lagi mechanical. Okey, tak apa, nanti kita tengok video lah, lebih senang kot. Alright. Okey, yang ni pun ini saya skip dulu. Ini contoh gambar lah. Contoh gambar kalau mechanical pulp. Okey, mechanical pulp. Alright, inilah grindstone tu yang bulat ni, grindstone batu giling contoh macam ni, ada mesin ni. Okey, lepas tu dihancurkan, jadilah mechanical pulp kat bawah ni. Alright, so ini kalau mechanical pulp lah. Ni contoh mesin yang untuk mechanical pulp. Okey, ni grindstone. Okey, yang tengah ni bulat ni, okey. Kayu masuk dari atas. Okey, dan digiling. Okey. Maka kat bawah ni kita dijatuhlah kat bawah ni. Okey, kat bawah ni jadi pulp seri yang sebulan ya. So pulp tu jatuh ke bawah. So dapatlah pulp dekat bawah ni. Alright. Ini adalah proses untuk buat pulp kalau mechanical lah. Okay. Alright. So dalam pulping ni kadang-kadang kita dapat produk pulp tu kadang tak cukup cantik. Kadang-kadang kita dapat dalam bentuk color coklat macam ni. Alright. Kenapa kadang-kadang kalau buat pulping ada color coklat pada pulp kita? Okey. Ialah kayu color coklat. Kenapa ada color coklat tu lagi? Sebabnya tu kalau masih lagi dalam pulp yang kita hasilkan tu masih lagi color coklat, bermaksud kandungan lignin masih ada kat dalam fiber kita tu. Masih ada kandungan lignin dalam pulp kita tu. So apa yang kita boleh buat untuk buat correction sikit, alright, adalah kita apply bleaching. Kita lunturkan lignin tu sekali lagi. Okay, kita panggil pulp bleaching. Alright. So bila kita apply chemical yang boleh bleach lebihan-lebihan lignin ni, maka kita akan dapat produk kita daripada coklat ni menjadi putih macam sebelah kanan ni. Putih. Alright. So dah jadi putih tu barulah syok jadi kertas nak menulis ke. Alright, baru jadi cantik sikit. Okay. Okay. Okey, ni dicerita balik pasal chemical pulp ni sama je macam saya cerita tadi. Right. Lagi senang saya tunjuk video nanti, kita tunggu video saja yang ni nanti tapi sama jugalah dia cerita kita boleh remove lignin guna sodium hydroxide. Ni kalau kita panggil sebagai teknik dia sebagai alkaline process. Okey. Okey. Okey, ni pun sama juga dia cerita pasal mechanical pulp dan chemical pulp. So, okey. So saya rasa saya tak perlu ulang lah ni kot. Don't worry lah. Okay, tak apa, nanti kita tengok video je senang. Okay. So sekarang saya nak terus pergi kepada paper making process. Okay, paper, cara nak buat kertas. Tadi kita dah hasilkan pulp. Alright. Kita dah hasilkan pulp. Okay, so sekarang macam mana cara nak buat kertas? Alright. Alright. So ejen yang paling penting dalam pembuatan kertas, okey, siapa yang tak pernah buat kertas, kadang-kadang setengahnya pernah ada aktiviti buat kertas zaman tadika dia, okey. Saya zaman tadika, saya dulu ada belajar buat kertas, hancur-hancurkan kertas, lepas tu letak dalam air, letak atas penapis, keringkan kertas yang dah hancur tu, nanti jadi kertas baru, okey. Teknik tu betul. Alright. Sebab apa? Sebab bila dah dapat pulp ni, okey, nak bentukkan dia jadi kertas, kita kena ada air. Air lah yang boleh membentukkan balik, boleh menstrukturkan balik fiber-fiber dari dalam pulp tu jadi kertas cantik macam kita nampak. Okay? Yang penting kena ada air. Alright. So proses kita panggil untuk pembentukan kertas ni adalah slashing or repulping. Okay? Nampak ni, slashing or repulping adalah senang cerita apa benda yang berlaku dalam slashing ataupun repulping ni. Pulping, pulp yang kita dapat daripada wood chip tadi jadi pulp kan. Okey, pulp itu kita akan masukkan dalam air. Air itu akan membuat kita dapat bentuk kertas yang kita nak. So dia larut dalam air, air itu dia akan mengalir kan. Okey, so dalam mesin tu air mengalir dibawa pulp. Okay. So pulp itu dia akan tersusun dalam struktur air. Alright. Dia akan larutkan bersama air dan struktur kertas tu yang dah larut dalam air itu kemudian dikeringkan. Dikeringkan sampai kita dapat bentuk kertas. Alright. So macam mana kalau mesin ni dikeringkan kertas?
Alright, yang daripada pulp yang dalam air tu. So bila dia dah dalam air tu, dia akan larutkan dalam air. So air tu akan mengalir dan pergi ke press. Maksudnya roller tekanan dalam mesin tu, okey. Air tu akan lalu dan dia akan ditekan. Okey, dia akan lalu yang macam penggiling besi tu, roda besi tu, okey, dia akan gilik gilik macam orang buat jalan tu gilik kan. Alright. So ni gilik kertas, okey. Air tu akan lalu kat situ, dia gilik dan air yang dalam kertas tadi dia akan remove keluar, okey, bagi tekanan picit pakai roller yang gelik-gelik tu. So nanti makin lama gelik tu ada banyak lah. So penggelik tu sendiri dalam mesin tu dia ada suhu dia lah, bermaksud dia panas sedikit lah. Alright, so nanti kertas tu air akan sedikit demi sedikit dikeluarkan daripada pulp tadi. Daripada pulp tadi, maka dia akan bila dah kering ni jadilah kertas. Tu konsep asas untuk buat kertas lah. Larut dalam air, lepas tu dikeringkan. So kita dapatlah kertas. Alright, ni contoh mesin tu. Dalam ni dia dalam ni lah dia gabung air dengan pulp tu tadi. Alright, dia gabung air dengan pulp. Lepas tu air dengan pulp yang dah larut tadi dia turun ke bawah. Alright, dia turun ke bawah. So bila turun ke bawah ni dia akan teruskan pergi ke mesin pembentukan. Ikutlah kertas tu nak bentuk macam mana. Yang penting nanti bila aliran air yang dah ada pulp ni dia akan keringkan, maka kita akan dapat kertas. Tak apa, nanti kita tengok video kalau kat kilang macam mana dia buat kertas pada skala besar. Alright. So apa yang berlaku dalam mesin tadi, okey, apa yang berlaku dalam mesin tadi adalah dia buat beating and refining. Maksudnya okey, bila pulp dimasukkan dalam air, macam mana nak bagi pulp ni larut dalam air? Dia pukul lah, okey, dia pukul, beating and refining. So ada mesin yang bulat ni, apa yang bulat ni, okey, dia akan pukul pulp tu, okey, dia lalu kat pulp tu, dia bagi pulp tu betul-betul larut dalam air tu, supaya dalam air tu nanti pulp tu sekata je. So baru kita dapat membentuk kertas yang cantik. Okey. So dia pukul pulp tu dalam air, dia gaul-gaul lah, dia gaul-gaul pulp dalam air tu, maka kita akan dapat satu solution air yang penuh dengan pulp yang sekata. Barulah cantik kertas nanti yang kita hasilkan. Right. So beating and refining kita panggil proses ni. Kita nak larutkan fiber pulp tadi dengan air kita tadi. Alright. So bila dah larut, okey, dia akan ni cross section machine tu. Okey, aliran air tu, okey, cuba bayangkan kat sini, dia akan lalu kat roller ni. Nampak rantaian ni, okey. Rantaian ni ada coach roller lah, suction box lah, tray lah, ni nampak ada bulat-bulat, gambar bulat-bulat ni semua ni adalah laluan air yang ada pulp tu, okey, dia golek sini, golek, so sedikit demi sedikit air akan remove. So nanti bila dah habis air yang dikeluarkan, dah kering, okey, kita akan dapat bentuk kertas, struktur kertas yang cantik lah. Alright. So sebenarnya kita pulp masuk dalam air, lepas tu dipukul, dah larut sekata, alright, dan dikeringkan pula, maka jadilah kertas. Alright. Ni saya cerita secara ringkas lah, lebih senang. Okay. So apa yang berlaku kat kilang, ni contoh lah. Bila kertas tu dah larut, okey, nampak ni, yang putih-putih ni. So kertas dia lalu kat sini, dia roll kat sini. So yang bulat besar-besar ni digelik untuk di press air. Dia press air untuk keluar. Alright. So nanti bila kertas dah kering, barulah jadi kertas lah. So asalnya, okey, dalam pulp yang dah gaul dengan air, asalnya kita ada dalam 60 ke 70% air. Tapi selepas kita press, selepas kita gelik-gelikkan dia, kita press, maka tinggallah 4 ke 10% je kandungan air. Maka waktu ni kertas kita dah keras, kertas kita dah jadi orang panggil structure of paper yang macam kita nampak sebelum ni lah. Alright. Okay. So converting alright. So tadi penghasilan kertas, alright. Yang slide sebelum ni nanti kau baca saja yang tadi tu, alright.
So nanti dalam kelas saya akan tunjukkan dalam bentuk video lah, mungkin lebih nampak lah. Tapi simple proses untuk buat kertas ni macam saya cerita tadi, simple saja. Wood chip jadi pulp, daripada pulp kita masuk ke dalam air dan kita beating dan refining dia larutkan pulp tu dalam air, dan air itu akan bergerak macam sungai bergerak, dan kita rollkan dia, kita press dia, kita bagi tekanan dan kita panaskan dia, bagi water tu boleh dikeluarkan daripada pulp yang dah larut tadi, maka yang tinggal adalah kertas. Alright, dalam mesin tu dia press, dia rolling sampailah air keluar daripada larutan yang ada pulp tadi. Maka yang tinggal adalah kertas yang kering yang cantik. Okey. So, saya nak cerita satu lagi proses di hujung pembuatan kertas, iaitu kita panggil sebagai converting. Alright. Ini adalah proses-proses yang di hujung-hujung pembuatan kertas. Kita ada contohnya seperti calendering. Okey. Calendering, sizing, adhesive, barrier coating, pigment. Alright. So saya akan cerita satu persatu. Okey, untuk pigment ni saya tak akan cerita. Pigment ni senang cerita. Cerita mudah, pigment ini masukkan warna dalam kertas. Kat hujung-hujung penghasilan kertas tu mungkin dia masukkan pigment untuk bagi ada color merah, color biru pada kertas. Alright. So kita nak cerita yang lain ni dulu. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, calendering. Calendering ni apa? Bukanlah maksud calendering ni bukanlah buat kalender. Bukan pergi buat kalender bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu, bukan. Okey. Calendering ni dia adalah satu proses di hujung pembuatan kertas ni, di mana dia bagi satu tekanan yang ekstra pada kertas tu. Dia ada satu roller, okey, roller juga, okey. Tapi dia bagi tekanan yang ekstra, yang kuat pada kertas tu untuk kita dapatkan permukaan yang lebih smooth, lebih licin, lebih smooth. So bagi tekanan pada kertas tu, so structure fiber tu lebih dimampatkan bersama. So dia akan dapat produk kertas yang lebih smooth, yang lebih licin. Sebab tu kita boleh dapat glossy paper dan sebagainya. So permukaan dia lebih licin, berkilat, cantik sikit lah. So tu proses calendering, dia apply pressure. Okay, untuk dapat smoothness of the finished paper. Alright, yang seterusnya sizing. Simple-simple je proses hujung-hujung ni. Okay. Sizing ni pula adalah satu contoh proses converting untuk kertas juga. Okay, converting untuk kertas. Okay, sizing ini bukanlah size. Bukan maksud sizing ni bukanlah maksud dia jadikan size kecil, size besar. No. Alright, sizing ini dia adalah apabila kita apply chemical pada produk kertas kita untuk kita bagi dia ada extra barrier properties. Okay. Mungkin kita masukkan chemical-chemical tertentu untuk buat dia kalis air, untuk buat dia chemical tak boleh tembus, udara tak boleh tembus, untuk bagi dia satu barrier properties, kekuatan daripada segi barrier, air tak boleh tembus dan sebagainya. So dia letak chemical dalam dia masukkan chemical dalam kertas, produk kertas kita tu. Mungkin dia masukkan rongga-rongga kertas tu. Alright. So dia bagi satu properties, okay, strength, kekuatan, penetration, tembus. So payah nak tembus sikit kertas tu lah. Tu sizing. So yang ni sizing ni dia tak nak bagi tembus dengan cara dia letakkan chemical tertentu. Okay, so dia akan bagi improve the strength of penetrability of kertas punya barrier. Alright, so ini sizing. Okay. Adhesive. Adhesive adalah kita kata kita bagi ability pada kertas tu, maksudnya kita letak pelekat, benda-benda yang boleh melekatkan sesuatu kepada kertas itu. Sebagai contohnya, selalu digunakan dalam pembuatan kertas adalah kanji, starches. So diletakkan dalam structure kertas itu kanji. Okay, kenapa? Sebabnya kita nak, contohnya satu hari nanti kertas tu kita nak gunakan untuk print warna dan sebagainya. Alright, so bila ada lapisan kanji pada kertas, alright, dia akan warna tu dia tak senang luntur, dia kuat pada kertas tu.
Alright, bila ada lapisan kanji ya. Okay, so kita panggil menambahkan dia punya adhesiveness. So maksud dia pegang pigmen warna itu lebih kuat. Alright, so tu simple lah, senang cerita dia letak kanji contohnya tu. Alright, so yang keempat adalah barrier coating. Okay, barrier coating adalah ini tadi sizing tadi kita buat tambah kekuatan dengan cara kita masukkan chemical. Okay, kalau coating ini kita salut dia dengan bahan-bahan seperti wax, okay, lilin, okay, kita buat satu lapisan coating dekat luar, okay, buat satu lapisan supaya boleh menambahkan kekuatan kadar tembus dia. Cuma kalau sizing tadi dia masukkan chemical dalam struktur kertas, kalau yang ni dia buat lapisan kat luar, barrier coating. Okay, so ini pun untuk tambah strength untuk kadar tembus, untuk penetrability untuk kertas tu juga. Air tak boleh tembus dan sebagainya. Contohnya kita letak wax, paraffin wax, okay, lapisan kat luar. Alright, kalau sizing tadi masukkan chemical, dia melekat dalam struktur belah dalam. Okay, ini barrier coating, dia meningkatkan kekuatan juga tapi dia buat lapisan belah luar. Okay, contohnya kita letak wax. Okay, itulah converting. Kalau dalam keseluruhan struktur pemrosesan kertas daripada pulp kat sini, okey, dia dah daripada pulp campur air kat sini dia dah contohnya dia buat beating kat sini, beating and refining kat sini. So aliran kertas tu dengan air tu bergerak kat sini kan, air ni bergerak kan, okey, masuk sini, rolling kat sini. So makin lama makin kering kat sini, okey, makin kering, rolling lagi kat sini, okey, makin kering. Right, air pun dah keluar sampai hujung ni. Ni saya buat line ya. Okey, dekat hujung sini barulah kita buat contohnya converting. Yang kita boleh buat adalah contohnya calendering. Kat hujung nak buat calendering ke, nak buat sizing ke, nak buat adhesive ke, okey, nak buat barrier coating ke, dekat hujung ni. Dekat hujung yang saya bulatkan ni. Right, kat sini dia buat. Ni contoh dalam gambar dia buat calendering kat hujung. So kat sini dia apply roller yang tekanan yang sangat tinggi untuk dapatkan glossy paper kat sini, smooth paper yang dihasilkan lebih smooth. Alright. Okay, so ini secara overall pemrosesan kertas. Alright. Okay, so dua jenis kertas yang selalu kita hasilkan adalah satu fine paper, okay, kertas A4 fine paper, kertas yang cantik ni. Satu lagi coarse paper. Coarse paper. Alright. Coarse paper ni kita buat kotak. Alright. So apa beza antara kedua ni, okey? Kalau fine paper ni selalunya yang dah kita bleach, kita dah lunturkan lignin dia sepenuhnya. Bermaksudnya ini kertas yang pulp color putih tadilah, pulp yang cantik tadi ya. So pulp yang cantik ni sesuai untuk writing dan sebagainya. Okey. So yang ini lignin dah tak ada. Okey. Kalau yang coarse paper ni, ini adalah pulp yang masih ada lignin yang tidak di bleach, tidak dilunturkan. Maksudnya kalau kita dapat pulp color coklat tadi yang masih ada lignin, yang itu sesuai kalau nak buat kotak. Okey. Alright. So kalau yang untuk buat kotak ni, dia kotak produk dia keras sedikit, lebih tahan lah. Alright. So kita buat kertas ni depend pada penggunaan lah. Alright. So kalau untuk buat packaging, selalunya kita akan ambil coarse paper lah yang lebih keras, yang masih ada lignin sikit lagi ya. Yang tak lignin tidak dibuang sepenuhnya, okey. Sebab lignin tu dia pengikat, so dia ada sifat-sifat keras sikit . Sebab tu produk kotak ni dia lebih kukuh lah, okey. Alright. So yang ini adalah coarse paper, yang di mana lignin masih ada sedikit, kita tinggalkan, kita tak buang sepenuhnya. Yang ni sesuai buat kotak. Alright, so ni overall untuk paper, okay, untuk material paper dalam packaging. Alright, so mana-mana part yang kurang jelas, okay, nanti boleh tanya saya dalam kelas. Alright, nanti dalam kelas kita akan tengok video juga. Okay, apa-apa soalan boleh tanya nanti ya. Okay, boleh rewind video ini, okay, dan tengok mana part-part yang boleh ditanya. Saya akan jawab nanti. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum.